Betul Ustaz, hilang langsung, bukan dibuat-buat. Perasaan takut tak ada Ustaz. Boleh tak? Kalau kita yakin dengan waxing, itu tak boleh tu. Itulah. Nah, kalau kita tak takut tu sebab kita yakin dengan Allah Taala tu tak apa. Tapi masa bila lepas vaksin tu masih ada ketakutan. Masih ada yang kena, boleh ada yang kena, betul. Betul. Masa ada sama Ustaz. Minta link enggak? Ada tu saya share. Sama lah. Link boleh. Kita Facebook. Tak apa, nanti saya share. Masa kata sebab mana bilang tak nak kena. Tak mana kita bayar tak mana supaya kita jangan bagi ni boleh buat. Jangan bagi ni buat. Tapi kalau kita sehari ni tak ada. Inilah. Tak ada takut sangat dah kan sebab tu tak takut sangat, tak takut langsung. Saya nak tanya Ustaz tak kebur ke tak? Sebab bila kita dia sendiri tu Ustaz, betul ini pengalaman saya sendiri. Bila saya dah kena yang teruk, maknanya saya dah vaksin dah apa kan, tapi bila saya kena, saya rasa macam hilang dah. Rasa takut ke? Takut tu. Kalau tidak kan, dia masih live ni? Ada live kan? Ada dah. KKM panggil saya. Ada dah Ustaz. Jangan nak pergi nak cakap dia tak. Janganlah Ustaz. Adik yang makcik cakap ni dah tu. Nah, itu tak apa, tak dengar. Kenapa dia tapi boleh buat, boleh potong Ustaz. Boleh, tak ada apa lah. Tak ada nampak muka. Kita belum share lagi. Belum share. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين ولأزواجه أمهات المؤمنين ولأهل بيته وذرياته وأصحابه أجمعين وثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا وعلمائنا وخصوصا إلى روح شيخ مصنف هذا الكتاب وأصوله وفروعه ومن ينتسب إليه أجمعين شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم. أما بعد. فقال الشيخ زين العابدين بن محمد الفطاني المكي ثم الفلفلاني رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. ومعنى أشهد أن لا إله إلا الله أعلم وأعتقد بقلبي وأبين لغيري ألا معبود بحق في الوجود إلا الله وأنه الغني عن كل ما سواه المفتقر إليه كل ما عداه المتصف بكل كمال المنزه عن كل نقص
wa ma khatara bil bali lam yattakhidh sahibatan wala waladan wala yumathilu fi zatihi wa sifatihi wa af'alihi ahadan. Ini nak habis kitab dah kita ni. InsyaAllah pada hari ininya kita akan khatamlah kitab Miftahul Murid. Setelah mana tahun berapa kita? 2000 berapa? 17. Apa? Tak masuk. Itu kitab lain dah. Itu kitab lain pula. Kita tengoklah nak baca kitab tu ke atau kitab mana ke. Nah. Itu kitab Asbabur Riddah. Ditulis dah tu dah. Kitab yang kedua tu Ar-Risalatus Tsaniyah Asbabul Murtaddi. Nah. Segala sebab-sebab yang menjadi murtad. Tengok. Kitab Hak Rumi pun gitu juga kah? Betul lah. Ini satu risalah pada menyatakan asbab yang jadi murtad bagi Al-Fadil Umar anak muallifnya. Ini kitab lain dah ni. Jadi kitab Miftahul Murid kita nak habis ni. Mula berapa hari bulan itu? Mula 2019 deh. Kita start Puan Zainora dia tulis tarikh ya. 12 5 hari bulan 9 2019 mula start baca dah. 20 21 ini 3 tahun. Campur dengan PKP sekali lah tu. PKP kita online. Nah. Dia oleh kerana hari ni nak khatam tu, satu saya kata ke Puan Zainura, takkan kita nak khatam dalam live saja je. Nah. Biarlah tak apalah. Kalau dulu orang ramai tak ada pun tak ada hal. Yang penting kita ada kelainan sikitlah bila nak khatam kitab ni. Kerana tutup guru dia kata keberkatan kitab ni ada di 3 tempat. Pertamanya di permulaan kitab, di awal kitab, yang keduanya di tengah kitab, dan yang akhirnya di akhir kitab. Jadi sebab tu orang dulu yang mari 3 kali lah ngaji. Awal-awal yang mari dah. Sebab ada jamu. Lama dia tak mari pula, tengah-tengah mari tengok tu guru hidup lagi redak. Lepas tu baru yang mari pula nak khatam kitab. Sebab biasa khatam kitab ni pun ada jamu makan juga. Tapi kita tak tahulah, mungkin kita apa orang yang ada ni tak pada nak jamu makan dah. Baik, dia kata wa ma'na asyhadu an la ilaha illallah. Dan bermula makna asyhadu an la ilaha illallah itu, makna aku bersaksi akan bahawasanya tidak ada Tuhan melainkan Allah itu. Itu terjemuh ni. Asyhadu, aku bersaksi, an bahawasa, la tidak, ilaha Tuhan, illallahu melainkan Allah. Maknanya apa? A'lamu, aku mengetahui. Sudah. Ini masalahnya apabila orang itu tidak mengetahui, tapi dia kata asyhadu, aku sanggup jadi saksi. Tu. Maka di situlah orang panggil lidah dengan hatinya tu tak sama. Dusta dia panggil. Kerana iman ni ialah tasdik, membenar. Tasdiqu fil qalbi, membenarkan di dalam hati. Membenar siapa? Tasdik tu, tasdiqur rasul, membenarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa bima jaa bihi rasul sallallahu alaihi wasallam, dengan apa yang dibawa datang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setengah daripada apa yang dibawa datang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah la ilaha illallah. Tu la ilaha illallah tu Nabi hok bawa mari. Kalau Nabi tidak diutus, maka tak ada wajib kita tu mengakui la ilaha illallah. Bahkan dikira kita tu ahlul fatrah dia panggil. Orang-orang yang free hidup. Walaupun dia tu kafir musyrik sekalipun, free hidup. Sebab apa? Tak sampai orang panggil seruan, ajakan dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya dalam Quran Allah Taala firman, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasulah." Tidak kami azabkan mereka itu manusia sehingga kami utuskan pada mereka tu seorang rasul. Dah. Jadi ahlul fatrah ni ahli syurga.
Tapi syurga yang mereka masuk tu bukan syurga darajat, tapi orang panggil syurga rahmat. Nah, kerana syurga ya ada dua, syurga darajat. Syurga darajat ni hak orang mukallaf, hak terima seruan Nabi, hak mengakui ikrar dengan lidah dia. Nah, yang taat perintah-perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu dia panggil syurga darajat. Ada pun syurga ahlul fatrah, dia panggil syurga rahmat. Nah, Tuhan rahmat gitu, free gitu je hidup. Tak ada belak lah. Antara lainnya ialah ibu bapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri. Kerana ibu bapa Nabi itu wafat, belum lagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutuskan menjadi rasul. Nah, maka dia panggil ahlul fatrah ni najuna, mereka ni kelepasan daripada api neraka. Gitu. Baik. Jadi apabila kita nak tasdik, kita nak membenar, mesti kita kena tasawur, kena ada gambaran. Tu sebab itulah kaedahnya al-hukmu 'ala syai' far'un an tasawwurih. Nak hukum di atas sesuatu tu mesti jelas gambaran sesuatu. Kalau tak jelas, bagaimana kita nak tasdik, kita nak membenar atau kita nak mendusta? Sama seperti orang tu nak disabitkan, nak hukum mencuri atau tidak mencuri, mesti kena jelas nak buktinya, nah saksinya, baru boleh dihukum. Begitulah juga dengan akidah, dengan iman, kepercayaan. Kalau seorang itu tidak jelas, maka bagaimana dia nak mentasdik, dia nak membenar? Sebab tu makna asyhadu ai a'lamu. Aku ketahui. Lagu mana aku ketahui kalau tidak belajar? Sedangkan nak tahu tu mestilah kena belajar. Innamal ilmu bitta'allumi. Nah, hanya senya ilmu tu didapat dengan belajar. Maka kerana tu walaupun seorang tu sudah Islam, tapi belum lagi boleh dikira sebagai dia iman, mukmin, beriman. Qalatil a'rabu amanna. Berkata orang-orang Arab dulu bila masuk Islam, kami ni orang beriman. Qul, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lam tu'minu, kalian belum beriman, walakin qulu aslamna, akan tetapi kalian katalah kami baru muslim. Karena iman dan Islam tu dia ada orang panggil perbezaan apabila disebut sekali. Tu iza jatama'a iftaraqa, dia panggil. Bila berhimpun sekali makna lain-lain. Wa idza iftaraqa ijtama'a, apabila bercerai disebutkan iman saja atau Islam saja, maka maknanya sama. Iman ialah Islam, Islam ialah iman. Tapi kalau disebut sekali iman, Islam, makna lain-lain. Jadi orang yang masuk Islam, dia iman tu iyalah, tapi iman dia tu baru orang panggil peringkat awal. Maka kerana itulah Allah Ta'ala suruh lagi orang yang beriman tu beriman. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih, wal kitabil ladzi anzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Hei orang yang telah beriman, beriman olehmu dengan Allah, dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan Al-Quran yang diturunkan ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kitab yang diturunkan sebelum daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa yang kupu dia dengan Allah, dengan malaikat-malaikatnya Allah, dengan kitab-kitabnya Allah, dengan rasul-rasul yang diutus oleh Allah, dengan hari akhirat yang dijanjikan oleh Allah, maka sesungguhnya dia sesat, akan sebagai sesat yang jauh daripada petunjuk Allah. Itu dalil kata bahawasanya walaupun kita tu Islam di keturunan lagi, taba'an li abawah, ikut dua ibu bapa kita Islam lah kitanya, tetapi buku iman kena bercara suku. Maka sebab tu dia kata makna asyhadu, aku bersaksi, ialah a'lamu, aku ketahui. Tahu tu hasil daripada belajar. Aku tahu. Kalau kita tak tahu, kita kata kita tahu, tu orang panggil jahil murakkab. Tanya, mu tahu tak lembu tu apa? Tahu. Ya dah, tahu. Apa lembu? Lembu ni sejenis kenderaan beroda 4 pakai steering minyak petrol. Siap. Tu kan lembu ya. Mu ni bodoh ni. Jahil tentang hakikat lembu. Tu betul lah tu lembu. Jahil tu orang panggil. Betul tak?
Jahil murakkab dia panggil. Dia tak tahu benda sebenar. Dan dia tak tahu kata diri dia tu tak tahu. Yang dia tahunya dia rasa dia tahu. Padahal dia tak tahu. Samalah seperti orang tak mengaji ilmu akidah, ilmu tauhid, dia duk rasa dia tahu. Nah, asyhadu alla, aku pun saksi juga bahawasanya tak ada Tuhan. 5 kali sehari aku duduk semaya tu aku mengucap sama la tasyahud dalam tahiyat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Apa makna? Aku bersaksi lah ya. Mu saksi mu tahu dah. Tahu lah. Ngaji dah. Nah, ngaji buat gapo gitu Islam keturunan. Jalan tu. Nah, ini orang panggil hakikatnya bila kita kata aku bersaksi bahawasanya tak ada Tuhan melainkan Allah, tiba-tiba kita tidak tahu, sekira-kira hakikatnya Allah Taala bakit lawak. Tuhan kata kazabta, engkau bohong. Tu engkau bohong tu kan. Kalau bohong dengan manusia tu pun dosa, bohong dengan Tuhan mimbabil aula dosa. Tu maka sekira-kira hakikat masuklah dalam jiwa seorang yang mengucap syahadat tanpa dia mengaji, tanpa dia mengetahui, tanpa dia belajar sengerti, masuk orang panggil dukhan hakikat, dia panggil asal hakikat, menerpa dalam hati dia, hitam dengan maksiat menipu Tuhan. Nah, maksiat lain tak seroyak lah. Innal abda idza akhta'anu kitat fi qalbihi nuqtatun sauda. Seorang hamba bila melakukan dosa, maka Allah Taala titik dalam jiwa dia tu titik hitam. Kalau tiap-tiap 5 kali sehari dia mengucap dengan kata tak tahu. Kalau tasyahud tu ada 2. Nah, subuh sah, tasyahud sah. Lain ada 2 belakang, tasyahud awal, tasyahud akhir, tasyahud awal, tasyahud akhir. Baru dia cakap dia bohong ke Tuhan. Duk pelawak ke Tuhan. Asyhadu Tuhan mubohong. Mubohong, pelawak, menipu ni. Lepas tu hitam. Hak tu kau semaya kau jahat tu. Makin semaya makin jahat. Makin semaya makin tak nampak akhirat. Makin berzikir makin tu cemah hati ya belak. Orang makin berzikir makin cuci hati. Kita berzikir makin cemah hati. Sebab apa? Sebab kita kata benda yang kita tak tahu. Itu dah. A'lamu, aku ketahui pertamanya mesti daripada belajar. Bila dah ketahui, wa'taqidu, dan aku i'tiqad, aku berpegang maknanya. Tu mesti dah kena pegang. Kalau tahu saja tapi tak pegang dalam hati, orang tak panggil mukmin ke? Tu macam fuq-fuq ahlul kitab tu. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahu. Mengenal mereka itu, mengetahui mereka itu akan Nabi SAW tu seperti mereka kenal anak-anak mereka sendiri. Tahu merekanya. Tapi mereka tak terima, tak i'tiqad, tak tasdik, tak benarlah hati. Orang tak panggil mukmin juga. Bila sudah ketahui, wa'taqidu, dan aku i'tiqad, mana aku berpegang. Itu mana i'tiqad. Aku simpulkan. Tu aku ikatkan. Aku simpulkan, aku tambatkan dengan hatiku, biqalbi. Ni amalan iman ni duduk dalam hati. Tasdiqu fil qalbi, benar tu di dalam hati seorang. Lepas tu bagai hati ni kita tak nampak lah. Payahlah, sebab itulah syariat ni Allah Ta'ala jadi mudah. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah Ta'ala menghendaki mudah, Allah Ta'ala tidak menghendaki payah. Maka sebab tu syariat hukumnya dikira Islam, bukan iman. Kita nak beli daging ni, nak gerbel ni 2-3 hari ni. Kita beli lembu, kita beli daging ke apa, dia syaratnya Islam. Syarat sah sembelihan Islam. Itu ya. Jadi mudahlah. Kalau syarat sah iman, susah kita. Nak beli ayam juga kena soal jawab sama. Pak Mak, awak yang tika Allah ada apa? Tak ada Allah apa awak yang tika? Tak ada Allah. Ada Allah apa awak yang tika? Awak pergi lagu mana? Awak tambak lagu mana? Pak Mak jawab, ada Allah, saya i'tiqad mesti. Tak ada Allah, tentu tidak. Dalilnya alam ini. Alright. Baru baru. Sedia Allah. Baharu Allah, awak i'tiqad lagu mana? Panjang jujuk gitu beratur nak beli ayam. Nak selesai so. Tu iman. Tu jadi mudah. Islam je. Tengok kedai ayam Pak Mak, Islam tu, belilah tu.
Senang ke? Itu mudah. Jadi Tuhan nak menghendaki mudah, sebab tu diperlakukan syariat. Tapi iman buku dalam hati. Sebab itulah Khalid Al-Walid bila seorang tu jatuh, orang kafir tu jatuh rebah ala perang, dia nak mengelak daripada kena bunuh, dia kata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Khalid pergi bunuh tak? Maka siapa berita tu ke Nabi? Nabi marah. Khalid kata, ya Rasulullah, dia mengucap tu kerana dia takut kepada hamba, ya Rasulullah. Berani Khalid, dia kata lagu tu dah ni. Lalu Nabi kata, asyaqaqta qalbahu, adakah mu belah dada dia, mu nampak tengok kau? Kalau Rasulullah tak apa, yang nampak sungguh. Kata ni. Sebab tu Rasulullah bila bagi harta rampasan, dia ada sahabat hak dia bagi, ada hak dia tak bagi, ada hak dia bagi banyak, ada hak dia bagi sikit. Boleh kafur khawarij, dia kata Muhammad tak adil. I'dil ya Muhammad fa innaka lam ta'dil. Mu tak adil hai Muhammad, mu kena berlaku adil. Tu khawarij. Sahabat apa? Kenapa? Kerana Nabi nampak. Nabi nampak mana hak hati seorang tu al-jaza'u. Mana? Keluh kesah. Tengok kopi tih tu titik air liur. Mata tak kelip tengok ke duit. Nabi tahu. Ataupun tak nampak kesal wajah tu, tengok kau duit awak tak tahu, tapi dalam hati gedebar, ya Allah bolehlah aku, ya Allah. Ni Nabi nampak tu, Nabi nampak dalam hati seorang. Dan Nabi nampak hati siapa memang betul-betul tak berajak. Walau tengok kau duit, tengok macam putus kayu gitu ya, tengok naik duit dengan dinding lebih kurang harta kan, tak ada beza. Nabi tahu siapa. Tu Gapa? Yang itu dapat banyak. Tu tak, Nabi tak bui. Muka hati dia tak berajak. Tak berajak pada harta. Tu kaya dah jiwa sahabat tu. Kalau Rasulullah terai lagu tu sebab apa? Rasulullah bagi harta ni banyak, hak ni sikit, hak ni tak bagi langsung. Sebab apa? Sebab orang Rasul tak bagi itulah ahabbu ilayya. Lebih Nabi cinta berbanding dengan orang yang Nabi bui harta. Sebab apa? Sebab Nabi tahu hati sahabat dia tak bagi harta tu, hati orang tu Allah Ta'ala kaya dah. Allah Ta'ala mengkayakan hati seorang tu, tidak berhajat sedikit pun pada harta. Itu Nabi lain lah, Allah Ta'ala bagi pada dia. Itu ni. Kita tak boleh lah. Saya kasyah. Saya nampak hati orang ni tak ikhlas. Duit. Jangan. Buku hati ni wahisabuhum alal Allah. Kira-kira soal batin hati seorang ni, Allah Ta'ala saja yang berhak. Itu dah. Sebab tu dia kata bila mu ketahui a'lamu wa a'taqidu biqalbi, dan aku pegang, aku simpul, aku tambahkan apa yang aku tahu tadi tu dengan hatiku. Wa ubayyinu li ghairi, dan aku nyatakan bagi yang lain, yakni bagi orang yang lain daripada aku. Tu nyata sini pertama dengan makna dia mengucap dua kalimah syahadat. Iqraru bil lisan maksudnya, aku ikrarkan dengan lidah aku. Atau wa ubayyinu li ghairi, ini dengan makna aku ajarkan, aku royak pula, aku terangkan kepada orang lain daripada aku. Makna kita royak pula makna dua kalimah syahadat ni apa maksud. Tu. Tapi kita nak royak tu biar betul-betul kita tu tahu jugalah. Ni masalah orang lain ni. Mudah sangat buh orang tu ustaz, buh orang ni ustaz. Ada dari 2-3 hari ni, kalau tengok di Facebook saya tu, ada, saya pun tak tahu, ada orang tag nama saya. Rupa-rupa dia tu Tok Bomo lah. Dia Tok Bomo. Nama Muhammad Rusdi Hasan. Tok Bomo. Beratus ribu orang ikut follow dia. Ratus ribu. Dia punya post ni puluh ribu lah. 11,000, 20,000 likers. Ramai. Orang tak suruh saya dengar, saya pun dengar. Allah teruk. Teruk sangat-sangat. Bukan teruk hanya bahasa Arab. Hurai la ilaha illallah pun salah. Ini ayat kata masyarakat lah ni tak mengaji tauhid, tak reti kalimah syahadat tu. Rupa-rupa dia lebih kurang juga. Tak reti juga. Salah huraian dia. Tu bahaya tu. Dia pergi kitab perukunan, pergi kitab gitu boleh ngaji ke tak tahu. Payah rekod sendiri dia kata. Dalam kalimah syahadat ni ada ilmu bayam. Ada bayam. 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 Bayam sayur.
Bayam ni sayur bayam tu. Nah, bayan baru tu. Nah, kena bayam kata. Ada ilmu bayam. ada matan benar. Ada matan janiah, matan borhin. Black rekod sendiri. Lagu tu pun ramai orang panggil ustaz tu. La ilaha illallah. Pelik dah kita orang akhir zaman ni. Mudah sangat mengustazkan orang. Kita kena tahu dia mengaji di mana. Ini bahaya. Ilmu akidah lagi bahaya. Man akhadha ilmal aqaidi fi kutubin bila syaikhin dakhalat fi qalbihi al-awhamu. Barang siapa mengambil ilmu akidah daripada kitab semata-mata tanpa guru yang mursyid. Guru tu betul-betul yang mengaji. Yang kita kata guru tak mengaji. Maka sesak tu berpanjangnya. Guru tak mengaji, dia mengaji tapi ngaji dengan tok guru tak mengaji. Tok guru tak mengaji ni rekod dia kata la ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Kenapa orang duk sebut la ilaha illallah, tidak ada disembah melainkan Allah? Salah tu. Loh. Tengok apa dia kata ni. Alla ma'buda bihaqqin fil wujudi illallahu. Aku menyatakan akan orang yang lain daripada aku akan bahawa tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benar pada wujud, pada realiti, melainkan Allah. Ya, betul sungguh. Tu makna dia. Ini makna tadammun dia panggil. Makna la ilaha illallah ada 3. Makna tadammun, makna iltizamiyah, makna mutabaqah. Makna tadammun, makna yang terkandung. La ilaha illallah, tak ada Tuhan melainkan Allah. Tuhan mana yang kita kata tak ada tu? Tuhan mana yang kita kata tak ada? Tuhan yang tak sebenar. Tuhan yang tak sebenar bukan Tuhan. Kenapa ya tu? Ni yang kata Tuhan lain, Allah lain. Tuhan lain, Allah lain. Tuhan dah, Allah tu apa? Bukan Tuhan lah. Dah Tuhan lain, Allah lain. Tuhan tu Allah lah. Allah tu Tuhan. Jadi jangan kita reka sendiri akidah ni dah. Sebab kadang-kadang orang ni nak tunjuk warak dia lebih pada tok guru. Bila tok guru kata syukurlah ke Tuhan. Ingatlah ke Tuhan. Taatlah perintah Tuhan. Dia pun kata ustaz Tuhan. Allah lah. Nak tunjuk warak dia tu. Allah lah. Apa duk sebut Tuhan. Biasa dengar tak orang cakap gitu. Ada tu. Allah lah baru betul. Tuhan ni kan banyak. Tuhan ni banyak. Siapa Tuhan banyak? Dia sebut Kapir mun kalau kata Tuhan banyak. Tuhan tak ada Allah. Sebut Tuhan kena ke Allah, kena sebut Allah kena ke Tuhan. Bapa nak tak boleh sebut Tuhan? Kata ni. Dia kata Tuhan ni ke banyak. Mana hak banyak sebut? Tu batu kih ada sah. Hak di Kelantan tu besar, ada 3. Hak tidur tak bangun-bangun, hak bangun tak duduk-duduk, hak duduk tak tidur-tidur. Kata ni. Hak tu Tuhan ke? Aja sebut Tuhan ke tu? Tuhan ke tu batu tu? Tuhan juga? Bukan Tuhan dia orang pun. Siapa hak panggil dia tu Tuhan? Dia tak acam. Kamu nak jadi pak acam? Anak anda karupan. Kamu nak jadi pak anak anda karupan? Bapa nak supaya dia? Kita nama Zaid, nama Khalid, nama Timuh, nama Zainab nak jadi supaya anak anda karupan. Apa? Itu bukan Tuhan. Ya tu Tuhan apa? Tuhan apa bila? Bukan Tuhan apa? Berhala tu kau buat dia? Dah. Dia hak panggil dia batu tu Tuhan. Sebab apa dia panggil? Sebab dia tak kenal Tuhan. Pak kita nak jadi supaya dia tak kenal Tuhan ke? Duk panggil hak tu Tuhan. Jaga-jaga dah dia ni. Lepas tu Tuhan palsu dia panggil Tuhan palsu bukan Tuhan. Tuhan palsu Tuhan ke? Jawapan dia kita cakap Tuhan palsu lah, bukan Tuhan orang kafir. Tuhan palsu, jangan Tuhan kafir. Tuhan kafir Allah ke? Palsu. Jadi kalau kita cakap tu akidah kita apalah? Kalau kita tak faham.
Tuhan palsu. Apa Tuhan orang kafir? Tuhan yang kafir ke? Tuhan orang Islam ke? Tuhan pokok kayu ke? Tuhan lembu kubah, ayam itik, gajah rimau, bukit buka, gunung ganai, langit, bumi. Nah, semuanya Tuhan Allah. Allah yang buat, bukan Tuhan. Bukan berhala tu Tuhan yang kafir. Dia yang panggil Tuhan sebab dia tak kenal Tuhan. Nak kita hak kenal Tuhan, yang nak panggil Tuhan. Nak panggil kak Tuhan palsu, kena buh Tuhan palsu. Tuhan palsu ni Tuhan ke? Bukan Tuhan lah. Duit palsu ni duit ke? Nak tanya. Kau bukan duit lah. Pergi beli bawa duit palsu. Nak bayar. Kadang aku. Cashier kata, kau cashier tak kenal juga duit tu. Cashier kata duit palsu ni makcik. Duit palsu pun duit ambil boleh tak? Tak ada. Kalau dia tahu kata ni duit palsu ni wajib. Nah, kata duit palsu pun duit ambil gitu lah. Boleh tak? Duit palsu ni wajib tak boleh guna ni. Ni bukan duit ni, duit palsu. Iyalah duit palsu pun orang panggil duit. Ambil lah duit palsu. Ambil boleh? Tak ada 2-3 ngetapa kau cashier Nah, duit palsu bukan duit. Tuhan palsu bukan Tuhan. Kena ingat situ. Jadi kita orang mukmin bila sebut Tuhan, kena ke siapa? Allah. Sebut Allah kena ke siapa? Tuhan. Jadi tak ada belak. Nah, tak ada orang panggil apa duk sebut Tuhan ni. Jangan sebut Tuhan. Sebut Allah. Weh, apa Tuhan dengan Allah lain-lain ke? Nah, hak tu lah tu. Yang sama tu. Sebab tu Syekh pada MK dia kata puji itu bagi Tuhan. Kita tak puji itu bagi Allah. Puji itu bagi Tuhan. Apa? Tuhan tu Allah lah. Allah tu Tuhan. Dah tu ni. Dia kata ada lagi Tuhan daripada Allah. Kafir sampai etikot lagu tu. Jangan main-main lah. Jangan main-main akidah. Weh. Ucap yang saya. Lah kena mengucap. Asyhadu an la ilaha illallah. Nah, tak ada Tuhan yang sebenar melainkan Allah. Sebab tu makna tadamunya apa? La ma'buda bihaqqin fil wujud. Tuhan ni ialah yang disembah dengan tepat. Itu makna Tuhan. Batu kita sembah dia tepat tak? Tak tepat, tak betul orang panggil. Tak kena ke zat Tuhan. Nah, ikutlah gapo saja. Kalau kita sembah dia tu tak tepat, bukan Tuhan. Jadi Tuhan tu ialah satu zat yang kita sembah dia tu tepat. Ma'budu bihaqqin dia panggil. Sebab tu la ilaha illallah ai la ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah. Tidak ada satu zat yang kita sembah dia tu kena. Betul, tepat. Nah, tak ada melainkan Allah saja satu zat yang kita sembah dia tu tepat, betul, kena. Tu makna la ilaha illallah, makna tadamun dia panggil. Tengok. Tu bahawasanya tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benar. Apa sebenar-benar? Kena, betul sungguh, tepat. Tak salah dah. Itu makna sebenar-benar. Pada wujud, pada realiti yang sebenar. Jangan pada khayal. Nah, pada khayal ni orang kafir ya khayal ni Tuhan dia. Nah, penado pun Tuhan dia. Nah, gapo saja boleh manfaat mudarat pada sekira-kira khayalan dia kata Tuhan dia. Nah, sebab tu dia boleh macam-macam Tuhan yang hari di tanah Melayu. Nah, tengok Tok Ngulu baik, duit projek tu projek ni. Tok Ngulu mati ya awak takut Tok Ngulu pula. Tok Ngulu bakar sokok janggut ni. Ya buahlah takut ya. Nah, tiap-tiap raya haji, raya Idul Fitri, ayah sambut bawa kuih raya ketik ke Tok Ngulu. Bapa ini Tok Ngulu ni masya-Allah ini banyak om ya kata. Ini. Nah, ayah memang tu khayalan dia. Nah, tak betul tu. Tidak realiti hak sebenar. Realiti hak sebenarnya tak ada satu zat yang kita sembah dia tu tepat, betul sungguh, kena sungguh. Illallahu, melainkan Allah. Mana? Allah satu-satunya zat yang kalau kita sembah dia tu tepat, betul, kena sungguh. Itu makna la ilaha illallah dengan makna tadammun dia panggil, makna yang terkandung. Tu wa annahu. Ni atah pada kata alla ma'bud. Ini makna iltizamiyah. Bapa ya kita kata Tuhan yang disembah dengan sebenar, dengan tepat tu hanya Allah. Tuhan sebenar ni lagu mana?
Tuhan tak sebenar ni lagu mana pula? Ada lagu tu dah. Ya kita boleh kata hak ni Tuhan sebenar, hak ni Tuhan palsu. Apa yang kita kata hak ni Tuhan sebenar, hak ni Tuhan palsu? Apa karakteria dia? Apa ciri-ciri dia? Itu. Ni makna yang kedua, dia panggil makna la ilaha illallah yang kedua, iaitu makna iltizamiah dia panggil. Bila kita sebut kata la ilaha illallah, tak ada Tuhan melainkan Allah, makna yang keduanya pula ialah makna iltizamiah. Mana? Wa annahul ghaniyyu an kulli ma siwahu wa al muftaqiru ilaihi kullu ma adahu. Itu. Kalau dalam kitab Faridatul Faraid dia kata la mustaghniyan an kulli ma siwahu wala muftaqiran ilaihi kullu ma adahu illallahu. Itu. Tidak ada Tuhan melainkan Allah, yakni tidak ada satu zat yang terkaya daripada tiap-tiap baraya lainnya dan berhajat kepadanya oleh tiap-tiap baraya lainnya, melainkan Allah sahaja satu-satunya zat yang terkaya daripada tiap-tiap baraya lain dan berhajat kepadanya oleh tiap-tiap baraya lain. Apa makna terkaya? Makna dia tak berhajat gapo-gapo, lepas serba-serbi daripada benda lain. Dan benda lain semua berhajat ke dia. Apa makna berhajat? Tak boleh lepas dengan dia berlaku. Nak nyawa, nak seduk senapah, nak hembus nafas, nak kelip mata, nak mengatuk, nak tidur, nak mamuh, nak kunyah, nak ketuk, nak terberak ke gapo, nak gerak, nak dia, nak ngigar, nak gapo, nak gerak, nak dia, apa sahaja, semuanya tak boleh lepas dengan dia. Tak boleh lepas dengan Tuhan. Kalau Tuhan tak wik ketuk, sudah, warna nak cakap terak tu tobik. Nak dok kembur beruk situ ngangin. Jadi satu zat yang lagu tu tidak ada melainkan dia. Itu. Ini ulama ambil daripada Quran, bukan ambil daripada falsafah Yunani. Kau okey, ambil daripada Quran. Mana Tuhan kata? Ya, karakteria Tuhan ni. Karakteria Tuhan ni. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Hei manusia. Antumul fuqara'u ilallah, kalian semua tak boleh lepas dengan Allah. Bukan manusia saja. Semua dah nak gerak tengok di tiup angin tu siapa yang menggerakkan? Allah. Tu bukan angin. Siapa yang tika angin yang menggerakkan? Kerana angin lah daun tu bergerak, atau tabiat angin yang memberi gerak ke daun, kafir dia. Jangan main. Syirik dia dengan Tuhan. Duduk dalam ekon ni. Siapa yang tikok ekon, tabiatnya memberi sejuk, atau kerana ekon dia dapat sejuk, kafir selalu. Bila duduk dalam ekon pun kafir. Jangan main. Syirik selalu. Syirik jali ni, syirik bukan syirik khafi. Syirik khafi itu dalam ilmu tasawuf tu riya, ujub semua. Tak. Ni syirik hak kekal dengan aku, hak Tuhan tak apung. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak sekali-kali ampun dosa orang yang menyekutukan Allah. Apa syirik? Orang yang i'tikad ada zat selain zat Allah sama seperti zat Allah, atau ada sifat-sifat di orang lain yang sama dengan sifat-sifat Allah pada nama dan makna. Atau ada pada orang lain daripada Allah yang perbuatannya sama seperti perbuatan Allah pada pihak memberi bekah, memberi manfaat dan mudarat. Sama. Kerana ekon dia dapat sejuk, atau tabiat ekon memberi sejuk. Kerana kipas dapat angin, atau tabiat kipas memberi angin. Kerana lampu dapat cerah, atau tabiat lampu yang mencerah. Kerana nasi dia dapat kenyang, atau tabiat nasi memberi kenyang. Ya lagu tu kafir lagu tu. Kerana air menghilangkan dahaga, tabiat air menghilangkan dahaga. Kerana pisau memutuskan, tabiat pisau memutuskan. Kafir lagu. Kerana Panadol dia dapat sembuh. Atau tabiat Panadol mendapat memberi sembuh. Kafir lalu. Kerana waxing dia selamat. Ni tabiat waxing menyelamatkan dia. Atau kerana waxing mudarat. Ya ke? Dia bukan manfaat saja, mudarat pun ya. Kerana vaksin memudaratkan. Ni. Tabiat vaksin memudaratkan. Iyalah ke? Padahal tak ada apa? Tak ada apa? Tak ada memberi manfaat dan mudarat melainkan Allah. Nanti dulu, tak habis lagi. Bukan dengan izin Allah. Nanti dulu, tak habis lagi ni. Waktu nak cerita hak kafir dulu tu. Wa may yakul bi tab'i au bi illah fadzaka kufrun inda ahli millah.
Siapa i'tikad makhluk ni dapat memberi kesan dengan tabiat atau kerana dia, maka itu kufur di sisi ulama kita ahli sunnah wal jamaah. Nah, atau yang kata bukan kerana ekor. Nanti dulu nak bagi syarah ni. Bukan kerana ekor dapat sejuk, bukan tabiat ekor memberi sejuk. Bukan kerana kipas dapat angin, bukan tabiat kipas memberi angin. Bukan kerana nasi dapat kenyang, bukan tabiat nasi memberi kenyang. Tetapi Allah telah jadikan pada nasi kekuatan power yang mampu memberi kita kenyang. Nanti dulu. Nah, dia kata, itu aircon mampu memberi kita sejuk kerana Allah jadikan power, kekuatan pada aircon mampu memberi kita sejuk. Panadol mampu menyembuhkan kita kerana power yang telah dijadikan oleh Allah pada Panadol. I'tikad lagu ni pada kufurnya khilaf ulama. Sesat sepakat. Wa may yakul bil quwwatil muda'ati fadzaka bid'iyun fala taltafiti. Siapa i'tikad makhluk ni dapat memberi manfaat mudarat dengan power, kekuatan yang telah dijadikan oleh Allah, maka dia i'tikadnya bid'ah dalalah, sesat, jangan kita ikut. Tak kafirnya khilaf. Ulama Maturidiyah, ulama di belakang Sungai Furat, ulama Wara'an Nahri dia panggil. Menghukum kafir. Kafir lagi kat sini. Tapi kau tu marjuh, lemah. Kau yang rajihnya mukmin dah. Sebab apa dia kata Allah Taala yang menjadikan power pada Panadol ni mampu memberi kita sehat. Jadi Allah memberi sehat. Dah lah Panadol lah. Tapi Panadol ni dapat beri sehat pun Allah yang menjadi power pada dia. Kuwah, kudrat, kekuatan. Sesak. Siapa yang i'tikad lagu tu? Sesak. Pada kufurnya khilaf. Tiap-tiap sesak belum tentu kufur Tiap-tiap sesak belum tentu kufur. Tapi tiap-tiap kufur tentu sesak. Lagu tu. Tapi kalau sudah pergi lah lagu tu sesak. Silap air bulan. Kufur boleh jadi. Tu ingat baik. Tu. Syirik tu. Ataupun dia kata dak. Panadol tidak mampu memberi sehat, memberi sembuh. Hanya Allah yang mampu memberi sehat. Tetapi tidak sekali-kali dapat menyalahi secara akal. Apabila kita telan Panadol pasti sembuh. Tak mungkin menyalahi. Tak mungkin kalau kita makan Panadol tak sihat, tak terima dengan akal. Hak ni sesat, terkadang boleh bawa kufur. Terkadang. Sebab apa? Dia buat talazum, dia panggil automatik antara sabab dengan musabab. Sababnya Panadol, sehat tu musabab dia panggil. Sababnya nasi, kenyang tu musabab dia panggil. Aircon tu sabab, sejuk tu musabab. Kipas tu sabab, angin tu musabab, lampu tu sabab, cerah tu musabab. Kereta tu sabab, sampai ke tempat destinasi musabab. Dia membuat talazum ni mengautomatik, mesti memastikan di antara sabab dengan musabab dengan secara akal, bukan secara adat. Bila secara akal tak menyalahi, mana boleh bila makan Panadol mesti sihat. Siapa yang beri sihat? Allah. Allah juga. Tapi tak akan menyalahi, mesti Allah Taala bagi sihat. Tak mungkin Allah Taala tak bagi sihat. Kalau makan nasi mesti Allah Taala bagi kenyang. Siapa bagi kenyang? Allah kata. Tapi dia terima tak kalau makan nasi 10 pinggir tak kenyang-kenyang? Tak terima. Sepinggir pun kenyang dah. 2 pinggir lagi kenyang. Ni 10 pinggir mesti kenyang. Tak terima nak kata tak kenyang. Bila ada nasi mesti kenyang punya kalau makan. Siapa bagi kenyang? Allah. Lepas tu apa tak terima? Nasi ke Allah bagi kenyang? Allah lah kata. Tapi tak mungkin menyalahi itu. Tak mungkin pada akal, padahal tak mungkin pada adat. Ini i'tikad sesat. Terkadangnya boleh bawa kufur, terkadang boleh bawa kufur. Mana? Apabila dia ingkar mukjizat para nabi. Api mesti membakar. Tak terima benda kering masuk dalam api tak terbakar. Siapa yang membakar? Kata Allah. Tapi bila ada sabab, maka ada musabab, tak mungkin menyalahi secara akal. Tu salah dia tu. Maka bila dia baca cerita Nabi Ibrahim, qul ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, sudah. Kata cerita ni macam karut sikit ni ya. Macam Doraemon punya cerita ni. Ingkar mukjizat. Kafir tak? Kafir. Ingkar karamah kafir tak? Tak. Fasik. Ahlul bid'ah dalalah. Bila dengar cerita Sayyidina Umar bercakap di atas bukit, di atas
mimbar khutbah di Madinah. Sayyidina Umar Allah Taala bagi nampak tentera Islam nak diserang di belakang. Nah, Sayyidina Umar kata, "Ya Sariyah, Jabal." Dan suara dia Allah Taala sampaikan kepada tentera Islam beratus-batu jauh. Nah, jadi kalau tentera Islam ketika tu bukan orang ahli sunnah wal jamaah, Mu'tazilah yang ingkar ingkar karamah. Nah, dia tak percaya, mati orang Islam kata. Tapi oleh kerana orang Islam tu orang ahli sunnah wal jamaah, dengar suara Sayyidina Umar, ni suara Amirul Mukminin ni. Mai, lari duduk atas bukit. Nah, selamat. Itu karamah. Nah, kerana yang bagi nampak siapa? Allah. Yang bagi sampai suara siapa? Allah. Tak pelik pada akal, harus pada akal. Sebab tu Sayyidina Umar, kalau dia tahu cerita kita zaman sekarang ni, boleh tengok orang duduk di Paris ke dah. Suara kita sama. Dia tak pelik. Tidak kata, yo kau tak terima yang ngakak mana ada kan? Tak ada. Kalau andainya kita ni macam cerita Doraemon boleh balik semula di zaman dulu, kita pergi cerita pula ke Sayyidina Umar. Sayyidina Umar, tahun 2022 ni ada satu alat yang boleh kita cakap dengan orang jauh-jauh, tak kena pergi merantau dengan unta dengan kuda saya pakai call juga video call. Sihat ke weh? Tengok sikit belakang bangunan tu. Tinggi Menara Paris. Boleh tengok lagu tu. Sayyidina Umar jebek gitu. Tak boleh. Sebab apa? Sebab Tuhan yang bagi nampak. Tuhan yang bagi lihat, Tuhan yang menyampai, Tuhan yang menggerak. Satu-satunya fa'ilul mukhtar hanya Allah. Sebab tu kalau tok nenek kita mula orang akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, kalau kita pergi cerita ke dia, moyang kita ke, toknya kita ke, kita kata bahawasanya zaman kita ni pergi Mekah hanya sehari je. Dia tak boleh. Padahal adat Allah Ta'ala jadi pada zaman dia berbulan-bulan naik kapal layar baru sampai Mekah. Nah, tapi kalau tok nenek moyang kita bukan orang Ahli Sunnah wal Jamaah, tak terima dengan akal. Mana boleh? Kami pergi Mekah 4 bulan, 6 bulan baru sampai. Mana ada sehari boleh sampai? Sebab apa? Kalau tu nenek kita tu bukan orang Ahli Sunnah wal Jamaah. Tapi kalau tu nenek kita orang Ahli Sunnah Jamaah, kita pergi cerita pula tukang moyang kita. Zaman kita sekarang ni Tuhan menjadi pada adat pergi Mekah sehari. Bukan 5 bulan, 4 bulan, 6 bulan dah. Ini tak boleh. Sebab yang menyampai siapa? Allah. Apa boleh? Ini. Jadi akidah Ahli Sunnah wal Jamaahnya yang menjadi hanya Allah. Nah, hanya Allah. Dan tidak sekali-kali berlaziman antara sabab dengan musabab dengan secara akal yang tidak mungkin menyalahi. Tidak. Hanya secara adat saja. Adat. Nah, dapat makan, dapat kenyang. Ada makan, ada kenyang. Ada makan, tiada lapar. Tiada makan, tiada kenyang. Tiada makan, tiada apa? Tiada makan, tiada makan, tiada kenyang. Nah, tiada makan, ada lapar. Dia panggil ribtul adi pak ribtul wujud bil wujud, ribtul wujud bil adam, ribtul adam bil wujud, ribtul adam bil adam. Semua hukum adat ni terima menyalahi. Sebab apa? Bukan makhluk yang dapat memberi kesan. Tidak. Tu kan pegangnya kita tu kena kuat. Tanya ni Ustaz. Tanya. Macam ni. Kalau makan nasi, insya-Allah kenyang. Okey, tak ada masalah. Kalau tak makan nasi, lapar. Tak ada masalah, kita cakap tu tak salah. Hati ni, iman ni buku hati. Kita cakap tak ada masalah. Contoh kita cakap. Tadi nampak awak demam tadi. Ni nampak sihat dah. Makan Panadol 2 butir cabut coh nyakit. Contoh, cakap lagu tu. Syirik ke? Tak. Tak syirik sebab kita cakap tu atas jalan adat. Ya penting hati kita tu. Siapa yang mencabutkan penyakit kita tu? Siapa cabut penyakit siapa? Hakikatnya Allah. Nah, hak kita cakap ni adat saja. Sandarkan cabut penyakit tu di Panadol 2 butir. Tak ada masalah. Tak syirik. Sebab tu kita mengaji tauhid ni jangan hukum orang cepat-cepat syirik. Jangan. Nah, kita mengaji ni supaya kita tidak syirik. Dan jangan pula kita cepat-cepat menghukum orang syirik. Syirik ente. Syirik selalu. Jangan. Orang mukmin dalam hati dia kita tak tahu. Nah, pasti kalau dia mengaji takkan dia i'tikad. Panadol yang memberi sehat. Allah yang memberi sehat. Tapi cara bercakap tu secara adab. Tak payah tunjuk tauhid kuat sangat. Atau nampak dah macam demam tak ni. Ni nampak sehat ni. Di sisi saya makan Panadol 2 biji, Allah Ta'ala cabutkan penyakit demam saya. Allah, waroknya dia. Ni. Mari makan nasi. Di sisi saya makan dah nasi terabur 2 buku, Allah jadikan kenyang. Ya cerita habis benda lah hati. Tu memang betul dalam hati gitu.
Di sisi bukan dengan. Kalau dengan nasi Allah jadikan kenyang, bermakna kalau tak ada nasi Allah mampu tak beri kenyang. Jadi alat pula. Alat Allah nak salurkan kenyang itu kena ada nasi, ada makanan. Kalau tak ada, pening tu lagu mana nak mamak ni kenyang, gitu kah? Dah. Sebab tu ulama jaga perkataan di sisi kita makan nasi, Allah jadikan kenyang pada adat. Berapa adat tu? Sah menyalahi. Boleh je. Kita makan nasi, didapatkan makan, tapi Allah tak jadikan kita kenyang-kenyang. Makan satu kontainer nasi makan, tapi tak kenyang-kenyang lagi. Boleh? Tak ada masalah. Tu cara dia. Di sisi kita pasang aircon, Allah jadikan sejuk pada adat. Sebab tu tak ada aircon, Allah mampu tak beri sejuk? Mampu. Ni geting Highland ada yang pasal aircon? Geting. Orang gila mana pasal aircon di geting Highland? Tak ada dah ni. Sejuk lebih pada aircon lagi. Nah, di sisi kita pasang kipas, Allah jadikan angin pada adat. Di sisi kita pasang lampu, Allah jadikan cerah pada adat. Di sisi kita guna pisau, Allah jadikan putus pada adat. Kau tu semua tu duduk dalam perut kita, duduk dalam hati kita. Kita cakap tak apa. Putus dah lagi lembu cakap. Putus dah. Dia mau guna pisau mana? Pisau ni. Kecil lagu tu. Adat. Tak apa. Tak ada masalah. Adat dia panggil. Kita cakap tu atas jalan isnad majak, sandar secara pinjaman saja. Sandarkan putus pada pisau. Terbakar tak lagi siapa tu? Bakar dah, habis dah. Kita cakap lagu tu dah tu. Tak apa. Dalam hati kita, di sisi kita nyalakan api, Allah jadikan kebakaran pada adat. Maka sebab tu bila kita baca mukjizat Nabi Ibrahim ke ataupun masuklah api dilempar dengan manjani unggu api besar, tak terbakar. Pelik. Tak pelik pada akal. Harus terima. Inni la usaddiquhu bima ab'adu min zalika. Bima huwa ab'adu min zalika. Kita boleh terima membenarkan apa yang disampaikan oleh Nabi, lebih pada tu pun kita terima. Sebab apa? Sebab akal orang mukmin cerdas, cerdik. Tapi kalau akal dia tak cerdik, kita boleh beza antara akal dengan adat. Masuk dalam unggu api tak terbakar. Cerita apa Doraemon punya cerita ni? Siap. Engkar mukjizat kah? Kafir. Dah ingat baik dah tu ni. Jadi kita cakap tu secara adat lah. Jangan kita tunjuk warok sangat. Pergi makan nasi. Kenyang dah. Makan dah dia. Makan sepinggir dah nasi. Kenyang dah. Tak apa. Hati kita, hak penting, kita i'tikad betul. Di sisi kita makan nasi, Allah jadikan kenyang pada adat dalam hati kita. Itu lagu tu. Hak tu hak duduk dalam hati kita. Ingat baik tu. Habis itu. Tidak ada satu zat yang terkaya daripada tiap-tiap barang lain dan berhajat kepadanya oleh tiap-tiap barang lain melainkan Allah. Baik, al-muttasifu bi kulli kamalin, yang bersifatlah ia Allah Taala tadi tu. Mana benih dah. Lagi yang bersifatlah ia Allah Taala tu, coba dah. Dengan segala sifat-sifat kamalat, sifat-sifat kesempurnaan. Kita tak boleh nak bilang berapa sifat-sifat kesempurnaan Allah. Secara tafsili saja kita mengaji tu 20 hari tu. Secara ijma'nya bukan setakat 20, banyak sifat-sifat Allah Taala. Tiap-tiap sifat yang menunjukkan zat Allah Taala tu sempurna, itu semua sifat Allah. Al-munazzahu an kulli naqsin, yang maha suci, mana tersuci ia daripada tiap-tiap kekurangan. Mesti dah. Mesti kita yang tika Allah bersifat dengan sifat kesempurnaan, tentu tidak. Maha suci, tentu tidak Allah bersifat dengan sifat kekurangan. Tiap-tiap yang menunjukkan zat Allah Ta'ala kurang, maka itu semua bukan sifat Allah Ta'ala. Wa ma khatara bil bali, dan barang yang terlintas dalam hati. Apa sahaja yang terlintas dalam hati kita tentang sifat Tuhan lagu ni ke, Tuhan ada muka ke, Tuhan ada anggota tangan ke, Tuhan pergi mari ke, tu semua bukan sifat Tuhan dah. Apa sahaja yang terlintas dalam hati kita, Tuhan berbentuk ke, ada anggota tu pada, semua bukan sifat Tuhan. Itu wa ma khatara bil bali ni atah pada kata an kulli naqsin, itu ataupun atah pada kulli naqsin, mana al munazzahu atau
atah pada kata an kulli naqsi, mana al munazzahu ma khatara bil bali, tersuci Allah daripada barang yang terlintas di dalam benak fikiran kita. Lam yattakhid sahiban, Allah Taala tidak mengambil teman taulan dia, tak ada. Allah Taala tak ada orang panggil ambil saudara dia ke, tak ada. Nah, itu dah. Wala waladan, dan Allah Taala tidak mengambil anak bagi dia. Wala yumathilu fi zatihi wa sifatihi wa af'ali, dan tiada yang menyamai ia Allah pada zatnya dan pada segala sifatnya dan pada segala perbuatan. Af'al mana segala perbuatannya, ahadan akan seorang pun tak ada. Tak ada satu orang pun. Nah, jadi jangan kita jawab kata Allah Taala ni boleh nak buat anak dia tapi dia tak nak je. Jangan cakap gitu. Nah, dulu saya pernah cerita kan. Saya balik daripada Mesir, saya pernah singgah lepas tengok wayang, bukan mak kilau lah, tapi itu tak ada lagi mak kilau tu. Lepas tengok wayang tu, di Mac Valley mana, singgah di satu masjid, ada ustaz mengajar tauhid. Sudah saya main mengajar tauhid ni, masuk dengar. Dia pun buat soal jawab dengan jemaah dia. Dia kata, "Haji," tanya. Nak tanya sikit. Allah ni kuasa tak buat anak dia, bini dia, mak pak dia? Dia tanya lagu tu. Pak Haji ada depan tu tak tahu nak iling kau nak angguk, takut ya dak ni. Tak tahu. Rupa-rupa dia pun tak reti juga. Dia jawab kata Tuhan ni mampu buat anak. Tuhan kuasa, Tuhan maha kuasa kan? Tuhan boleh lah buat anak dia, bini dia. Cuma dia tak anak je ya. Dak ni. Macam kita lah. Nah, orang tawar makan pizza, kita makan dah kabur buku. Mai kan? Boleh tak nak makan? Boleh, tapi kita tak ambuh ya. Berat cakap lagu tu. Salah tu. Jadi kalau Tuhan boleh buat anak dia, bini dia, mak pak dia, anak Tuhan, bini Tuhan, mak pak Tuhan tu bukan mustahil lah. Mungkin. Nah, salah tu. Salah besar tu. Ingat baik tu dah. Kalau gitu betul lah Kristian. Isa anak Tuhan. Mungkin. Maryam bini Tuhan. Mungkin. Padahal semua tu mustahil. Benda tentu tidak, lagi tak ada. Sifat kudrat tidak bertakluk pada benda mustahil. Ini bahaya. Barangkali dia itulah orang lah ni rasa boleh mengajar. Nanti ni saya rasa boleh kot. Ya boleh, jangan. Kemudian inilah dah ni. Wa ma'na asyhadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'lamu wa a'taqidu biqalbi wa ubayyinu li ghairi anna sayyidana Muhammad ibn Abdullah abduhu wa rasuluhu ila kafatil khalqi. Dan bermula makna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, makna aku bersaksi bahawasanya Muhammad itu ialah utusan Allah. A'lamu, aku ketahui, maknanya kena mengaji. Barulah kata aku mengetahui. Menurut asyhadu, aku bersaksi mana? Aku tahu, aku mengaji, aku reti. Wa a'taqidu biqalbi, bukan setakat aku tahu saja, bahkan aku terima dalam hati aku tambah, aku benar, aku simpul dalam hati aku. Wa ubayyinu li ghairi, dan aku nyatakan, aku royak, aku terangkan li ghairi, bagi yang lain daripada aku, anna sayyidana, akan bahawasanya penghulu kami. Siapa penghulu kami badan? Muhammad bin Abdullah, Nabi Muhammad anak bagi Abdullah, ialah abduhu, hambanya hamba Allah, bukan Allah. Muhammad tu ialah hambanya Allah. Ni ada iktikad hak batiniah dia kata nah, Muhammad tu ialah Allah, Allah tu ialah Muhammad. Nah, ketika mana dia gaib, dia Allah. Ketika dia jadi manusia, dia Muhammad. Ada juga orang yang bengah gitu. Sesat tu. Bukan kafir nah, bukan sesat biasa-biasa dah. Itu bahaya tu. Dan pesuruhnya abduhu wa rasuluh. Nah, pesuruhnya pesuruh Allah ila kafatil khalqi, kepada sekalian makhluk. Itu kan Nabi kita Muhammad SAW kepada sekalian makhluk. Tetapi pada sekalian makhluk ni hanya untuk manusia jin saja, sebagai irsalut taklif dia panggil. Irsalut taklif. Diutuskan Nabi untuk kita manusia dengan jin sebagai nak memberat. Adapun untuk malaikat irsalut tashrif dia panggil. Nabi kita diutuskan untuk malaikat, diutus juga, tapi untuk mempermuliakan malaikat. Itu. Dah. Shadiqun fi kulli ma akhbara bihi. Benar ia Nabi SAW tu fi kulli ma, pada tiap-tiap ma barang, akhbara yang mengkhabarlah ia Nabi bihi, dengan dia, dengan barang tersebut. Apa sahaja hak Nabi raya betul berlaku. Mutabaqah li waqi', mana kena dengan realiti. Itu.
yajibu ala kafatil khalqi, wajib atas tiap-tiap makhluk, semua sekali makhluk Tuhan ni, manusia dengan jin ni. Nah, semua sekali, kerana kita lah mukallafnya manusia jin, tasdiquhu, membenarkan Nabi. Jadi sebab tu kalau orang tu tidak membenarkan Nabi, mana? Takzibuhu, kufur. Tu takzib tu kufur. Sebab tu iman tasdiqur rasul wa bima jaa bihi rasul ma ulima minad dini bid darurah. Lawan bagi iman kufur. Apa kufur? Takdzibur rasul. Wa takdzibu bima jaa bihi rasul sallallahu alaihi wasallam ma ulima minad dini bid darurah. Mana mendustakan Nabi dan mendustakan apa yang dibawa datang oleh Nabi SAW daripada perkara agama yang diketahui dengan secara mudah, maka kufur. Itu kufur. Nah, tu. Contoh, Nabi kata Tuhan Isa, dia kata tak, 3, kafir. Tuhan ni ada, tak ada, kafir. Tuhan ni bersifat dengan berkuasa. Nah, tapi Nabi tak kata gitulah. Nabi kata Tuhan yang Maha amat berkuasa, Allahu qadir. Nah, tapi maknanya Allahu yattasifu bi sifatil qudrati. Sebab tu kalau orang tu kata Allah Ta'ala tidak bersifat dengan berkuasa, tak kafir, hanya fasik saja. Kalau Allah Ta'ala tidak berkuasa, tidak maha berkuasa, kafir tu, tasdik, takzib dia panggil, mendustakan apa yang dibawa datang oleh Nabi SAW. Semaya ni wajib 5 waktu, tak wajib, harus je, kafir lalu dah. Nah, zina ni haram, sunat ya, kafir tu. Apa? Takzibur rasul, mendustakan apa yang dibawa datang oleh Nabi SAW. Wa mutaba'atuhu, dan wajib mengikut akan dia, akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yahrumu alaihim, dan diharamkan ke atas mereka itu makhluk takzibuhu, mendustakan Nabi, wa mukhalafatuhu, dan menyalahi Nabi. Jadi kalau takzib tu kufur, kalau mukhalafah tu fasik. Contoh, dia tak semaya 5 waktu, tak aja semaya. Tapi bila orang tanya, awak ni tak semaya, tak ikut Nabi tak semaya. Nabi semaya, awak Nabi suruh kita semaya, awak tak semaya, awak tak ikut Nabi ke? Kata tak ikut. Lepas tu semaya ni wajib ke harus ke apa hukum? Wajib kata. Innas solata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Siap ayat Quran dalil. Maka dia tu masih mukmin sebab dia tidak takzib. Cuma dia tu fasik. Sebab apa? Mukhalafah. Dia menyalahi dengan perintah Nabi SAW. Dia masih membenarkan, masih membenar. Awak ni berzina ni pasal apa? Tidak Nabi kata haram zina. Wala taqrabuz zina. Atau haram. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Ayat Quran siap. Dah awak berzina pasal apa? Saya tak soyak lah saya. Ni orang panggil apa? Fasik, mukhalafah. Dia masih mukmin. Sebab apa? Dia tasdik. Dia kata haram. Zina ni haram tak? Haram. Apa awak buat? Saya tak sekira lah. Saya ni saya ni kalah dengan hawa nafsu ya. Saya ni tu je mukhalafah. Mukhalafah tu jadi fasik. Tidak kufur lagi. Faman kadzabahu, maka barang siapa yang mendustalah ia barang siapa akan dia Nabi sallallahu alaihi wasallam, fahuwa zalimun kafirun, maka dia tu orang yang zalim dan orang yang kafir. Yalah. Sebab tu apa tu? Ya bunayya Luqmanul Hakim tu kan? Wa iz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim, atau kama qala Allah fil Quran. Dia kata ingat ketika mana Luqmanul Hakim berwasiat kepada anak dia, wa iz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu, padahal dia memberi peringatan kepada anak dia, ya bunayya la tusyrik billah, hei anakku, jangan kamu mensyirik, menyekutukan Allah. Inna syirka la zulmun azim, kerana syirik itu ialah kezaliman yang sangat besar. Tengok, fahuwa zalimun kafirun, siapa yang mendustakan Nabi dia kafir. Dia kafir. Wa man khalafahu, dan barang siapa yang menyalahi akan dia Nabi SAW. Nabi suruh semaya, dia tak semaya. Nabi suruh puasa, dia tak puasa. Nabi suruh tutup aurat, dia tak tutup aurat. Nabi suruh tu apa lagi? Tunaikan zakat, dia tak tunaikan zakat. Nabi haramkan riba, dia berriba. Nabi haramkan zina, dia berzina. Nabi haramkan minum arak, dia togok botol arak banyak-banyak. Tu orang panggil khalafahu, menyalahi. Fahuwa asin khasirun, maka orang ni ialah kaki maksiat, mana penderhaka, yang khasirun, yang rugi. Tu yang rugi. Orang yang derhaka lagi yang rugi. Habis.
Kemudian habis ni dia pun doa, waffaqanallahu, mudah-mudahan memberi taufiklah akan kita oleh Allah likamali mutaba'atihi, untuk sempurna mengikutnya, mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa razaqana, dan memberi rezekilah oleh Allah akan kami kamalat tamassuki bi sunnatihi, akan kesempurnaan berpaut, tamassuk mana berpegang dengan sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ja'alanallahu, dan menjadilah akan kami oleh Allah mimman, setengah daripada mereka, yuhyi, yang menghiduplah ia man ahkam syariatihi, akan segala hukum hakam syariatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa tawaffana ala millatihi, dan mudah-mudahan mewafat, mematilah ia Allah taala akan kami di atas agamanya, agama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Nah, amin ni doa musannif ni, doa Syekh Zainul Abidin untuk kita. Tu sebab tu berkat akhir ni. Nah, berkat kita ni doa musannif. Wa hasyar, tak apa ni ada lagi doa dia ni. Amin juga. Wa hasyarana, dan menghimpunlah ia Allah akan kami, mana? Wa hasyarana, dan menghasyar, mana menghimpunlah ia Allah nah akan kami fi zumratihi. Nah, pada zumrahnya, zumrah ni maknanya pada jemaahnya, nah, pada puaknya, puak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa walidina, dan ibu bapa kami pun minta lagu tu juga. Allah Taala bagikan kepada ibu bapa kita apa? Iaitu taufik untuk sempurna ikut Nabi, rezeki untuk sempurna berpegang dengan sunnah Nabi. Dan Allah Taala jadikan ibu bapa kita ni setengah daripada orang yang menegakkan hukum hakam syariat Nabi. Dan Allah Taala jadikan ibu bapa kita ni mati di atas agama Nabi. Dan Allah Taala jadikan ibu bapa kita ni dihimpun dengan jemaah zumratihi, jemaahnya jemaah Nabi SAW. Wa auladana, dan akan anak-anak kita pun lagu tu juga kita minta. Wa ikhwanana, dan saudara-saudara kita, adik-beradik kita. Wa ahbabana, dan kekasih-kekasih kita. Nah, tu saya sahabat hendak itu apa kekasih kita. Wa jami'al muslimina, dan sekalian orang-orang Islam. Amin, ai istajib doa-ana ya Allah. Itu mana amin, isim fi'il amal. Kemudian kata dia, inilah akhir kitab miftahil muridi fi ilmi tauhid. Inilah yang akhir daripada kitab kunci bagi orang yang berkehendak pada mengetahui ilmu tauhid. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin, dan merahmatilah oleh Allah di atas penghulu kita iaitu Nabi Muhammad, wa ala alihi, dan di atas keluarganya, keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa sahbihi, dan sahabatnya, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa sallama, dan sejahtera Allah taala atas Nabi dan keluarga dan sahabat. Walhamdulillah, dan segala puji semua itu lillah, hak Allah taala belaka. Allah ni Rabbil alamina, Tuhan semesta alam ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam, wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna ilma syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah, wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Lepas tu kita nak baca kedek kitab yang kedua tu Ar-Risalatus Saniyah Asbabul Murtad.